Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum kita membongkar ajaran-ajaran sesat? Ataupun dengan istilah yang lainnya disebut juga oleh orang-orang yang lama, kita mengumpat ajaran-ajaran sesat, kumpulan-kumpulan yang sesat. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedia maklum akidah kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Allah tidak menyerupai makhluk. Di sini Ustaz bawakan satu kitab, bersama Ustaz ini satu kitab yang pernah dihadiahkan oleh seorang hamba Allah Ta'ala. Kitab yang sangat menarik, tajuk dia di sini, kalau jamaah yang boleh tengok di sini, tajuknya ialah Sullamus Sibyan, nampak ya? Kitab warna merah, cetakan ini warna merah, tajuknya Sullamus Sibyan. Karangan seorang ilmuwan agama, alim ni, daripada Qadah katanya, Al-Qadahi, yang bernama, karangan ini di bawah nama penulisnya Al-Allamah Al-Haj Cik bin Ahmad. Itu nama dia, Cik bin Ahmad. Al-Allamah Al-Haj Cik bin Ahmad Al-Qadahi. Al-Qadahi maknanya nisbah kepada negeri Kedah, ya, negeri Kedah yang sangat terkenal. Kitab Sullamus Sibyan ni antara kitab yang masyhur di kalangan penuntut-penuntut ilmu agama yang berpegang dengan manhaj wasatiyah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Kitab ini membicarakan tentang fiqh. Secara keseluruhannya kitab ini membicarakan tentang fiqh, dan antara tajuk-tajuk yang disebut di sini adalah puasa, saum, babus siyam, bab berpuasa. Dan antara dalam bab puasa ini disebut ada satu tajuk, iaitu, dengar ya, tajuk dia Faslun. Dengar, Faslun fi mustahabbatis saum. Fasal dalam perkara-perkara yang digalakkan ketika beribadah, ketika berpuasa. Antara perkara yang digalakkan ketika berpuasa. Maka disebut di sini banyaklah, antaranya yang kita ingin ambil di sini adalah katanya di sini. Dengar ya, di sini kita baca. Ini kenyataan dia. Okey, saya baca di sini ya. Dan hendaklah, katanya, qala al-muallif, telah berkata pengarang kitab ini, dalam bab perkara-perkara yang digalakkan ketika berpuasa, iaitu katanya, dan hendaklah, muka surat ni ya, muka surat 404. Tolong dapatkan kitab ini kalau boleh beli, Sullamus Sibyan, muka surat 404. Tengok pada perenggan yang ini di sini, kita akan baca ya. Dan katanya di sini, dan hendaklah orang yang puasa itu meninggalkan mengumpat yang tiada disuruh oleh syarak. Jadi bagi sesiapa yang sedang berpuasa, mestilah disarankan jangan mengumpat lah, jangan mengumpat. Mengumpat ni kita mencerita keburukan orang lain di belakang orang itu. Dari sudut mengumpat yang kena tinggal, yang disuruh oleh syarak. Dengar, mengumpat. Ada pun mengumpat yang disuruh, ada pula mengumpat yang disuruh. Yang tadi mengumpat yang tak boleh disuruh, ini mengumpat yang disuruh oleh syarak. Ada pun mengumpat yang disuruh oleh syarak, maka iaitu wajib mengumpat. Katanya wajib mengumpat. Maksud wajib mengumpat ni, saya pernah tanya kepada orang-orang yang belajar kitab ini. Kita pun membaca juga, kita pun bertanya kepada ahlinya. Maksud mengumpat ni, kita membongkar sesuatu yang tersembunyi. Itu maksud dia. Jadi ada mengumpat yang disuruh oleh syarak, wajib mengumpat katanya. Seperti apa? Mengatakan dan mengkhabarkan. Itu maknanya mengumpat yang wajib oleh syarak, iaitu mengatakan dan mengkhabarkan Syiah. Kalau Syiah ni jelas sesat, tuan-tuan. Mengkhabarkan, menceritakan hakikat Syiah, itu makna kita mengumpat Syiah. Dalam syarak boleh, kata pengarang ini. Tapi memang betul pun, memang benar. Kalau kita tak cerita kesesatan Syiah, taklah
kalau kita diam saja, tak bagi tahu pada keluarga kita, tak mustahil suatu hari nanti isteri kita, suami kita, anak kita jadi Syiah. Yang mana akidah Syiah ini jelas bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti mengatakan dan mengkhabarkan Syiah dan Wahabi. Tengok. Syiah dan Wahabi. Dia sebut itu Wahabi. Muka surat 404, tuan-tuan. Bukan Syiah saja, Wahabi pun kena sebut. Jangan sebut Syiah saja. Dan Wahabi dan kaum muda. Dan kaum muda, ada sebagai penulis yang pernah kami baca, dia ada yang memaksudkan kaum muda ini mereka yang mengikut aliran Rashid Ridha dan yang aliran Al-Manar yang kononnya membawa pembaharuan. Ada sebagai mengatakan dia ni mirip-mirip kepada Wahabi. Wallahu alam. Tetapi kaum muda ini memang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi katanya Syiah dan Wahabi dan kaum muda itu salah dan sesat. Kena khabarkan, kena cerita pada orang bahawasanya Syiah, Wahabi, kaum muda salah dan sesat. Apa hukum dia? Wajib mengumpat Syiah, Wahabi dan kaum muda. Ini ditulis oleh ulama Melayu kita dalam kitab Sulamus Sibyan. Jangan pula ada orang marah pula kitab ni. Ini kitab diakui oleh ulama-ulama Melayu kita. Ya, jangan kita tolak pegangan majoriti ulama kita. Dan Qadiani, dibawa contoh yang lain pula. Qadiani dan Taslim satu ajaran yang sesat. Itu kafir. Kena kata Qadiani itu kafir, Taslim itu kafir. Tengok, kena membongkarkan. Ya. Kemudian dikata lagi, maka hendaklah orang yang puasa dan orang yang tiada puasa mengumpat kerana Allah. Mengumpat yang dimaksudkan di sini menceritakan hakikat Syiah, Wahabi, kaum muda, Qadiani, Taslim dan seumpamanya. Wajib, ya. Kena. Maka hendaklah orang yang puasa dan orang yang tidak berpuasa juga mengumpat. Tapi syarat dia lillahi ta'ala, baru dapat pahala kerana Allah Ta'ala. Kita membongkar kesesatan Syiah lillahi ta'ala, nak selamatkan akidah umat Islam kerana Allah Ta'ala. Kita menceritakan kesesatan dan kekufuran akidah Wahabi, contohnya akidah Syiah, akidah Qadiani, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bukan nak glamour, bukan nak masyhur, nak kemasyhuran yang bersifat murah-murahan, tidak. Bukan kerana bayaran, bukan kerana duit, bukan kerana nama, tetapi lillahi ta'ala. Sebab itu dikaitkan dengan kerana Allah, katanya di sini. Ya. Bukan sekadar itu katanya, maka diberi pahala baginya. Kalau dia ikhlas, membongkarkan Syiah itu bahaya, salah, sesat, Wahabi itu sesat dan selainnya, dapat pahala kalau dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bawa contoh yang lain, samalah dia katanya. Dan dia bawa contoh yang lain pula. Dan seperti orang yang meminang yang ada aib, maka hendaklah dikhabarkan aibnya. Contohnya ada seorang lelaki ataupun seorang lelaki lah, mana ada perempuan minang, orang lelaki meminang perempuan, tapi perempuan tu ada aib, ada kekurangan yang boleh memudaratkannya. Maka kena khabar, kena bagi tahu, perempuan yang kau nak pinang ini ada aib, ada kekurangan. Kau boleh terima? Kau boleh terima, tak ada masalah. Kau tak boleh terima, itu terpulang kepada engkau. Ya. Jadi kesimpulannya apa yang ingin yang Ustaz kongsikan di sini, ini salah satu kitab yang mengatakan wajib kita membongkar golongan sesat, Syiah, Wahabi, kaum muda, Qadiani dan lain-lain. Ya, selagi mana ianya bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ini menolak kenyataan orang-orang awam yang sekarang ini tak berapa selesa dengan usaha membongkar ajaran sesat. Pernah dalam pengalaman kami, kita membongkar contoh Wahabi, kita ambil contoh Wahabi. Ada sekelompok daripada mereka tak berapa selesa. Kan mereka kata apa? Kenapa kita sikit-sikit bongkar Wahabi, sikit-sikit bongkar Wahabi? Kita kena ukhuwah, kita kena bersatu, kita kena mahabbah, berkasih sayang. Mahabbah apa nak berkasih sayang dengan orang-orang yang sesat? Nabi SAW memang Nabi berdakwah dengan hikmah. Tapi adakah Nabi meredai kekufuran orang yang kafir itu? Adakah kita meredai kesesatan Syiah, kesesatan Wahabi? Bongkarkan, ceritakanlah. Ini perjuangan Rasulullah, ini perjuangan Ahlul Bait, ini perjuangan ulama-ulama yang berkeluaran Nabi SAW dan juga ulama-ulama yang muktabar, membongkar ajaran sesat. Tujuan dia nak menyelamatkan orang lain.
daripada terjerumus kepada kesalahan tersebut. Jadi ini salah satu contoh kitab Melayu yang menceritakan tentang mengumpat. Jadi orang puasa ni dia tak boleh mengumpat ni cerita keburukan orang lain, kekurangan orang lain. Tapi kalau bab membongkar ajaran sesat, katanya di sini wajib mengumpat yang dimaksudkan di sini wajib mendedahkan kesesatan golongan itu. Syiah, apa akidah yang kufur dia, akidah yang menyeleweng. Wahabi, apa yang kufur dia, apa yang menyeleweng. Kaum muda, Qadiani dan lain-lain. Sekarang ini pula Hizbut Tahrir, ada fahaman yang ideologi yang baru, pluralism, liberalism, secularism dan zem yang lain yang akan muncul. Setiap zaman dia akan muncul lagi ideologi yang pelik, masing-masing menggunakan nama Islam, tapi hakikatnya mereka membawa fahaman pegangan yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi janganlah salah faham dalam isu membongkar ajaran sesat. Dalam bab ini tak ada mahabbah, tak ada kasih sayang, tak ada penyatuan. Kita kalau nak sayang pada seseorang tu, kita kena selamatkan dia daripada terpengaruh dengan Syiah. Kita kalau nak sayang seseorang itu, kita kena selamatkan dia daripada terpengaruh dengan akidah Wahabi. Itu makna kita kasih sayang. Bukan maknanya kita senyap. Ada ustaz-ustaz Wahabi mengajar dekat masjid kita, dekat surau-surau kita pun tutup. Sebab apa? Tak nak bergaduh. Isu ni boleh memecah belahkan umat Islam. Kalau kita tak bercakap, lagi bertambah teruk, lagi bertambah parah, umat Islam akan berpecah belah. Syiah penyebabnya, punca dia, Wahabi dan pahaman-pahaman yang lain. Semoga pencerahan ini dapat sama-sama kita manfaatkan. Jadi Ustaz sarankan kepada semua yang dengar rakaman ini, dapatkan buku ni. Ustaz tak jual buku ni, boleh pergi cari dekat kedai-kedai buku yang menjual kitab-kitab lama. Boleh tanya, ni kulit dia, tengok ya, tunjuk kat tuan kedai, saya nak buku ini Sulamus Sibyan. Balik rumah, bila dah dapat buku ni, buka muka surat 404. Buktinya ada di sini. Ya, wallahu alam. Semoga kita dikekalkan dalam akidah Islam. Allahumma wujudun bila makan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.